Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Umpama orang kaya adalah umpama orang yang buta. Makanannya datang kepadanya melalui dulang-dulang yang besar. Semua makanan itu datang sedang dia tiada tahu dari mana sumbernya. Sehingga apabila dia mengetahui sumbernya, dia pun menuju ke jihahnya, lalu menutupi segala jihah-jihah yang lain, sudut-sudut yang lain. Begitulah umpamanya seorang hamba itu, bila dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala itulah yang memudahkan segala sesuatu, dialah yang memberinya, dialah yang menunjukkan segala pemberian itu, maka hatinya akan terus bergantung kepadanya. Jiwamu itu sama seperti orang yang engkau mencintainya. Jika engkau tahu bahawa jiwamu itu adalah musuhmu yang mahu membunuhmu, nescaya engkau tetap menentangnya. Engkau menahan makan minum kepadanya, kecuali yang mesti dan yang perlu sahaja, kerana itu memang haknya. Tetapi engkau memang tidak sesuai diberikan tempat bersendiri. Engkau sesuai untuk didedahkan di tempat ramai di pasar. Engkau tidak sesuai untuk diberitahu tentang rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Kerana orang yang mengetahui dari hal rahsia-rahsia Tuhan mestilah bisu. Siapa yang tidak memiliki rahsia Allah Ta'ala, hendaklah dia pergi menyendiri dari mata makhluk. Hendaklah dia bertapa dalam gua, atau di pantai, atau di sahara padang pasir, ataupun di tanah lapang yang tiada penghuni, yang tiada berpenghuni. Siapa yang tidak dapat mengumpulkan antara hukum dan ilmu, patut dihajar dengan cambuk adat kepunyaan raja, yang harganya mahal sekali. Dia berkata begitu pada masa susahnya dan fakirnya. Celaka engkau, engkau memohon dunia dan akhirat, lalu engkau mengaku mencintai Allah. Hai bodoh, engkau mendakwa diri mencintai Allah Ta'ala, lalu engkau minta daripadanya supaya dia menolak mudarat dan memberi manfaat buat dirimu. Pergi jauh ke sana dan minggir dari sini. Engkau bukan dari golongan ini. Engkau hamba manusia, hamba jiwa dan hamba nafsu, hamba syahwat. Kami ada teropong, ada perisik dan ada firasat untuk mengetahui siapa engkau. Hai orang yang mendakwa-dakwi apa ini semua, engkau mengatakan sesuatu bukan pada tempatnya. Berdoa ada tempatnya dan masanya. Berbicara pun ada sebab dan halnya. Dan berdiam diri pun sama sahaja. Memandang ada halnya dan tutup mata pun demikian pula. Mana sebabnya supaya engkau boleh bawa buktinya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada 4 perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama ialah nikmat itu datang daripada Allah. Bila manusia mengetahui bahawa nikmat itu datang dari Allah, maka mereka tidak akan meminta melainkan kepada Allah, tidak mengadu melainkan kepada Allah, tidak berusaha melainkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan perkara yang kedua tentang mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu yang membinasakan, yang merosakkan,
yang merenggangkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan seorang itu berada dalam kecelakaan hidup dunia dan akhirat. Dan perkara yang ketiga ialah mencintai Allah. Dakwa mencintai Allah perlu dibuktikan dengan sebenarnya, sehingga mendapat tanda-tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang keempat ialah melakukan sesuatu pada waktunya, pada tempatnya, yakni memilih dan mengetahui bahawa setiap perkara ada caranya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada masanya, ada tempatnya. Perkara pertama disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, bahawa nikmat ini datang dari Allah. Lalu beliau beri satu perumpamaan. Katakan orang tu kaya, dia dapat nikmat banyak, mudah, senang. Apa dia nak, dia dapat. Apa yang dia hajati, bahkan bagi dia, semuanya dia boleh dapat dengan mudah. Ada seorang hamba Allah, anak raja. Dia belajar di universiti terkenal di Amerika, tapi dia tak pernah hadir kelas. Sedangkan dari sudut tuntutan belajar mesti hadir kelas. Tapi dia orang kaya. Dia beli jam Rolex untuk profesor dia. Dia beri itu dan ini. Dia beritahu mak dia supaya menyumbang dana research R&D universiti. Sekian-sekian dia buat. Dan dia tak pernah masuk kelas dan dia dapat ijazah. Kerana dia kaya, dia boleh buat apa? Senang bagi dia. Baik, itu perumpamaan orang kaya. Tapi Syekh Abdul Qadir nak cerahkan kita untuk kita menjadi orang kaya sebenar. Kerana orang kaya macam ni, dia akan rosak dan dia akan binasa. Sejarah telah menunjukkan. Maka perumpamaan orang kaya, kata Syekh Abdul Qadir, kalau betul nak kaya sungguh, macam orang buta. Orang buta, bila tahu bahawa hidangan tu datang melalui satu jihah, satu arah. Orang buta kan dia menggunakan deria dia, sensor dia pada sesuatu yang menjadi kebiasaan dia. Dia akan buat benda yang dia biasa buat. Maka orang buta ni dia tahu makanan tu cuma datang daripada jihah ini, yakni daripada arah ini. Kata jihah tu arah. Maka dia tak akan pergi ke arah lain. Dia cuma nampak arah ni je untuk dimakan. Sama juga kalau kita sebut binatang, kalau kita train dia, kita latih dia bahawa sekian-sekian waktunya makan, sekiannya waktu sekian, maka dia akan ikut benda tu. Dia tak akan lari walau sikit pun. Sebab dia akan tahu itu dia arah dia. Seorang hamba Allah yang sebenar, kalau dikaji dari seluruh kehidupan sebenar, semua nikmat ini datang dari Allah. Bukan datang daripada kecerdikan, bukan datang daripada keluarga yang hebat, bukan datang daripada tubuh badan yang sihat. Bukan, itu cuma gambaran zahir. Akhir semua gambaran itu akan luluh, akan ditelanjangkan dengan ujian demi ujian. Ada orang yang keturunan kaya, akhirnya berakhir dengan kefakiran, sebagaimana kita pernah cerita Hisham bin Abdul Malik, raja waktu itu. Dia menyimpan kekayaan untuk 7 keturunannya. Tapi apa jadi pada anak-anak yang ditinggalkan? Sebab saja dia meninggal dunia, maka anaknya dengan boros harta benda akhirnya menjadi papa kedana. Benda yang sama itu Umar bin Abdul Aziz. Dia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta pada anaknya. Tapi anehnya anaknya 15 orang tu kaya. Bahkan mereka menjadi sponsor utama kepada banyak benda-benda atau perkara-perkara ketaatan pada Allah. Termasuk mereka supply kelengkapan perang. Dia biasa kelengkapan perang ni negara supply. Ni dia supply. Kaya. Allah beri dia kaya. Bila kita tengok gambaran kaya atas dunia, yang ada orang naik sekelip mata, jatuh pun lebih cepat pada dia naik. Ada yang naik dan jatuh sama lama. Dia nak naik maka masa 10 tahun, jatuh pun 10 tahun. Ada yang saya kata naik sekelip mata, bilioner, sekelip mata pun dia jatuh dalam beberapa hari. Ini berlaku dalam semua contoh yang ada di hadapan, yang kita baca, yang kita dengar. Tapi orang kaya sebenar,
Dia tahu bagaimana nak mengelakkan kefakiran dengan makna sebenar. Bila dia mengetahui bahawa semua nikmat ini sebenarnya datang dari Allah. Dalam Al-Quran kita baca, bila Allah Ta'ala menyebut wa ma bikum min ni'matin fa min Allah summa iza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kita baca dalam surah An-Nahl ayat 53. Semua nikmat yang ada pada kamu, kata Allah, semua nikmat yang ada pada kamu fa min Allah, daripada Allah. Apa bukti dia daripada Allah? Bila Allah kata wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, semua nikmat datang dari Allah. Kalau seorang kata tak, nikmat ni saya datang, saya kerja keras, nikmat ni datang sebab keluarga saya bagi, nikmat ni datang sebab begitu begini, kita pun sebutlah segala usaha ikhtiar kita. Baik, kata Allah dia dari Allah. Apa bukti? Allah sebut bukti. Wa iza massakumud dur, bila kamu susah, bila benar kamu susah, fa ilaihi taj'arun, maka kepada Allah kamu memohon. Itu bukti. Contoh, tuan-tuan, selama ni tuan-tuan kaya sebab ni manager kita angkat kita, up kita, kita pun jadilah orang kesayangan manager. Contohlah, dapat gaji, dapat bonus, dapat kemudahan kereta, kemudahan tempat tinggal. Sekian, kita pun berlututlah kita dengan dia. Baik, tiba-tiba dia mula tak suka kita, dia marah kita, maka dia mula tak nak bagi bonus, turunkan gaji kita, turunkan jawatan kita. Apa kita buat? Baik, kita merayu pada dia, rayu. Tiba dia semakin tak suka kita, walaupun even kita merayu, akhirnya dia pecat kita. Waktu itu kita akan minta dengan siapa? Lalu kita akan menada dengan hati yang suci kita, yang penuh pengharapan, pergantungan, ya Allah tolonglah aku. Lihat siapa sebenarnya. Kita berperang kita ni. Kita mula-mula bila berperang rasa kita gagah pada dia, kuat pada dia sebab badan kita besar pada dia. Punya perang kita mula nampak bahawa kekalahan itu mula seperti kelihatan. Apa kita buat? Ya Allah menangkan aku. Berarti daripada siapa sebenarnya? Kita pandai berenang. Kita berenang daripada pulau ke pulau. Punya pandai berenang. Tiba berlaku sesuatu sepanjang kita berenang. Apa yang kita sebut? Ya Allah selamatkan aku. Bukankah ia daripada Allah semuanya? Sebab itu kita minta dengan Allah waktu susah. Bila kita susah, kita minta bukan dengan orang, bukan dengan manusia, dengan Allah. Berarti asal punca nikmat itu juga dari Allah. Sebab itu kita minta dari Allah. Kita lihat dalam kehidupan kita. Kita duit banyak, boleh kad medik, medical kad pun banyak. Kena doktor pun ramai. Tiba kita pun sakit. Mula-mula sakit mah nampak duit banyak, medical kad pun banyak. Hospital mana pun saya boleh pergi, pakar mana pun saya kenal. Kita pun mula berubat. Tiba doktor kata, ni tak ada harapan ni. Waktu itu kita akan merayu doktor atau raya apa? Baik, seorang kata, doktor tolonglah, buatlah apa yang patut saya bayar. Tak, bukan masalah bayar, memang kita orang tak boleh buat. Akhirnya manusia dengan jujur berkata, ya Allah sembuhkan aku. Berarti daripada mana sebenarnya nikmat sihat sebelum ini? Dari Allah. Sebab itu kita mohon pada Allah waktu kita kesusahan. Ini bukti yang jelas dalam kehidupan kita. Kita rasa kita pandai ayat-ayat cinta. Kita pick-up isteri kita, dulu pun pakai ayat cinta. Itu baru level 2 Ustaz, level 2. Kita ada 14 level. Guna level 2 dah, dia pun dah jatuh hati kat kita, kahwin. Kita simpang lagi 12 level untuk pelihara rumah tangga kita. Kalau berlaku apa-apa, mula perkahwinan mula ada badainya, ada ributnya, ada kucahnya, ada goyangnya. Tak apa, kita guna ni level 3 yang belum kita guna, pujuk dia. Dia seketika tenang, kemudian kembali ribut, badai, ombaknya makin besar. Tak apa, kita nak cepat, guna level atas 14 terus. Ayat cinta kita, ayat sumpah setia kita, kita sanggup berkorban apa sahaja, harta atau nyawa. Ada jadi lagu dah. Sungguh kita, tiba dia tetap berlaku juga. Waktu itu kita nak cakap apa? Ya Allah selamatkan rumah tangga aku. Ya Allah jinakkan hati pasangan aku. Tak dapat tidak manusia akan berdoa pada Allah. Apa bukti?
Lepas kita dah corner jauh, duk masuk rombak pusing-pusing. Hakikatnya semua satu sudut, satu jihad, satu arah. Semua dari Allah. Ia semua dari Allah. Kalau bukan dari Allah, saya katakan bila hilang benda tu, tanya dia minta dengan siapa. Tanya dia. Bukan tanya kita. Tuan-tuan minta dengan siapa. Ketika mana kita mengetahui bahawa segala usaha kita, segala effort, segala benda yang kita letak, kita punya majhudat, seluruh kerahan tenaga kita, kebijaksanaan kita, seluruh kebijaksanaan, akhirnya kita hanya boleh mohon pada Allah. Tuan-tuan, bila berlaku hujan tak turun, tak apa, kata SAJ, air kita banyak, sumber kita banyak, boleh tahan, maka hujan terus tak turun. Kemarau makin menyengat, kepanasan dan bahannya makin terasa. Tak apa, kita akan amalkan catu. Sehari ada, sehari tak ada. Apa kita cukup, kaki tangan kita cukup. Lalu cuacanya jauh lebih terik daripada sebelum ini. Empangan mula diancam dengan kekeringan air. Akhirnya apa, puak-puak ni yang dah terbiasa dengan pengurusan air, kita dah tak boleh buat apa. Minta lah orang surah masjid, main solat istisqa, solat minta hujan. Makin lama makin teruk. Akhir baru tidak mahu pemimpin terpaksa aku. Kami tak ada jalannya, kami tak ada cara. Maka kita hanya perlu berdoa kepada Allah. Bererti apa? Kenapa kita tunggu masa yang lama? Untuk kita mengakui bahawa yang beri pada kita tu Allah. Kenapa? Sebab kita ada hijab banyak. Walau kalau orang tu bijak, dia tahu daripada awal yang beri tu Allah. Sebab itu Nabi SAW datang, beritahu semua manusia daripada awal, nikmat ini dari Allah. Tuan-tuan, tak payahlah kita nak pusing jauh, masuk rombak sana, rombak sini. Last kali baru mengaku Allah bagi. Bila susah teruk sangat, dah mari tua kita, dah mari sakit kita, dah mari susah kita, dah mari segala masalah, barulah ya Allah, tolonglah saya, ampunlah saya, lepaskan kami dari kesusahan ini. Tentang kita terlalu lama untuk memahami hakikat tu. Umpama kalau seorang pelajar, terlalu lembab kita nak faham benda ni. Terpaksa kita lalui pengalaman yang perik untuk kita sampai kepada tahap ini. Tuan-tuan, orang bijak selalu belajar daripada pengalaman orang lain. Saya sihat, katakan, saya dengar fulan yang tu kecil mani, tu darah tinggi, yang tu garuk, yang tu jantung. Saya pun tengok mereka ni. Sebab apa mereka kena? Yang kecil manis ni memang dia suka minum air manis. Air suam dia pun manis, air suam dia. Lepas tu bila dia order air suam, tak air suam kurang manis, manis juga air suam dia. Air masak tu manis. Yang dia buat air masak campur gula juga. Saya tahu benda ni bahaya, maka saya tengok apa benda penyebab dia jadi macam tu, maka saya hindarkan semua. Saya tak. Sebab dia suka makan manis, sebab dia ni senang kurang. Contohlah, sebagai contoh, analogi mudah, saya dengan pantas tak akan buat macam dia. Sebab saya tak kena macam dia, sebab saya dah tengok teruk. Kaki dia kena potong misalnya, jari dia kena potong, tangan dia kena potong, semua kena potong misalnya. Saya takut, saya tak buat macam dia. Yang seorang ni pula darah tinggi. Apa benda dia makan sampai darah tinggi? Tengok, oh rupa-rupanya sarapan dia pun masing, sarapan dia, kuih dia masing, kuih dia. Orang lain duk kuih manis, dia suka masing. Semua masing Melaka misalnya. Dia makan nasi, ulang dia garam. Dia garam makan. Contoh. Oh, saya tahu ni kuat masing kaki ni. Ni suka semua masing. Maka saya hindar benda ni. Saya tak nak dia macam dia teruk, darah tinggi, siap hari duk masuk uap je. Muka pun merah semacam. Dia darah asyik naik. Heated, nampak panas. Yang ni pula tengok gauk, erek kaki. Apa benda sebab gauk? Oh, dia suka makan udang, dia suka makan siput. Contohlah, saya tahu. Saya bertanya dia, awak kenapa gauk? Kita suka makan siput, tak makan ketam. Kadang-kadang kita makan ketam, nasi sikit je, sebab ketang tu banyak. Bukan nasi lauk ketang, ketang lauk nasi kita makan. Ada orang nak, kita dulu makan nasi lauk ketang, maksudnya nasi banyak, ketang sikit. Seekor bagi 4 potong, mak bagi 4. Dah kita dah kaya sangat, kita makan ketam lauk nasi, nasi sikit.
Kita pun tahu ni sebab ni lah kena gauk. Saya tahu tu, saya tak akan makan. Kalau saya ambil, saya ambil sikit je. Saya mungkin seminggu sekali, saya tak buat macam dia lah. Sarapan ketang, makan tengah hari ketang misalnya. Malam makan ketang. Semua makan ketang. Di mimpi pun makan ketang. Artinya, dia punya teruk dia, dari sudut kelalaian dia jaga kesihatan. Saya kalau orang cerdik, saya orang cerdik, saya gunakan ini indikator untuk saya jadi baik, sihat. Sama juga saya sebut tuan-tuan, kita dah dengar cerita, yang saya pernah cerita tuan-tuan, ini bilioner, duit dia ada $10 billion USD. Dia bankrupt dan sekelip mata. Bila saham dia jatuh sampai 95% dalam satu malam, habis, bilion tu habis. Itu belum cerita kena saman mahkamah, hartanya dekat Korea Selatan kena sita 104 juta, kena saman pula 52 juta dolar USD. Ini semua main dolar. Malah ketika dia usia baru 31 tahun budak ni, berbangga kerana dia bijak, duit banyak, tahu dia merendahkan orang lain. Ni semua pakai ekonomi yang memang belajar, dia rendahkan. Yang pakai ekonomi bukan reti buat duit, cakap je banyak ni, saya pandai buat duit. Tuan-tuan sekelip mata habis. 31 tahun umur, akhirnya dah rasa muflis. Kita orang kampung, sampai umur 70 tak pernah dengar muflis tu apa. Kita pun tak faham muflis tu, sebab kita tak pernah muflis. Ialah kita taklah kaya macam dia orang, tapi tak adalah muflis. Tak adalah kena bayar sama juta-juta, tak ada. Harta kita pun tak kena sita. Kalau sita harta kita pun, bini kita tolong sita. Bini kita sita basikal, jangan main asyik basikal je awak ni. Kena sita basikal, kena sita motosikal, jangan main motosikal lagi. Awak dah tua, nanti jatuh ke bawah, disitanya harta kita. Misalnya jadi alhamdulillah kita sampai tua tak pernah kena sita harta. Okey. Jadi kalau kita faham tuan-tuan, dalam perjalanan hidup manusia semuanya, ini Qarun sekaya-kaya manusia, akhirnya ditenggelamkan. Bukan sekadar hilang hartanya, nyawanya sekali. Maka dia berdoa kepada Allah. Dia kata, wahai Musa tolong aku, wahai Musa tolong aku. Dia terlambat. Kalau dia berkata, wahai Allah tolong aku, Allah tolong dia. Waktu Qarun tenggelam, dia tenggelam. Dia tahu dia tenggelam kerana doa Nabi Allah Musa. Tapi dia tak faham hakikat yang tenggelamkannya ialah Allah tenggelamkan dia. Lalu waktu dia tengah tenggelam, waktu bumi telan dia, mula-mula dia nampak hartanya tenggelam depan dia, supaya dia tahu hartanya tak boleh tolong dia. Tengok harta tenggelam, habis jatuh. Sekarang tinggal dia. Sebagaimana Firaun, yang pertama dia tengok tentera dia semua tenggelam, maka dia nak minta tolong siapa? Maka Qarun tengok harta yang tenggelam, dan dia melihat Musa dari kejauhan sambil berkata, wahai Musa tolonglah aku, wahai Musa tolonglah aku. Kerana dia tahu akibat doa Nabi Musa. Tapi dia lupa hakikatnya lah Allah. Kalau dia kata, wahai Tuhan tolonglah aku, nasib Allah tolong dia. Maksudnya Allah lepaskan dia. Dia mungkin bertaubat sekian-sekian. Tapi bila Allah Ta'ala nak binasakan seorang dengan sebenar-benar, waktu dia susah pun dia tak ingat Allah, maka itu tanda Allah nak binasakan terus. Tapi seorang, kalau Allah nak selamatkan dia, tuan-tuan, memang dulu dia lalai, cuai, teruk lah. Kita kata teruk sungguh-sungguh. Dalam kehidupannya semua hitam. Tapi last dalam saat akhir hidup, dia kata, ya Allah, aku mohon ampun padamu, nasib Allah ampunkan. Tapi kita bimbang, kalimah tu tak keluar. Tak keluar kata, ya Allah ampunkan aku. Dalam hadis disebut, hamba-Ku, dia buat dosa, dia minta ampun padaku, aku ampunkan dia, sebab dia mengetahui tidak ada yang mengampunkan melainkan aku. Dan selagi mana dia buat dosa, dan selagi mana dia minta ampun, aku ampunkan, dan aku tak peduli banyak mana dosanya, selagi mana dia minta ampun dengan aku. Masalahnya tuan-tuan, seorang bertanya, Ustaz, saya nak buat dosa, kemudian saya nak taubat, macam mana? Okey, Allah terima tak taubat? InsyaAllah Allah terima. Kan Allah berkata, Allah penerima taubat. Baik, kemudian lepas tu saya nak ulang balik, kemudian saya nak taubat, Allah terima tak? Saya akan kata terima. Walaupun dalam masa yang sama saya kata, awak ni mainkan taubat.
Tapi dia masih taubat, maka Allah terima. Kemudian saya buat lagi, kemudian saya taubat. Apakah Allah terima? Saya kata ya, Allah terima. Sebab saya tak ada kuasa untuk kata Tuhan tak terima. Sebab Allah menyebut siapa pun yang bertaubat Allah terima. Tapi saya kata pada dia, setiap kali awak buat maksiat dan dia awak taubat, insya-Allah Allah terima. Tetapi saya bimbang bila awak buat maksiat, awak lupa untuk taubat, maka di sinilah kehancuran awak bermula. Macam gini tuan-tuan, saya sakit. Saya sakit darah tinggi, tapi ada ubat. Boleh tak saya nak makan benda ni, tahu-tahu tu saya akan makan ubat? Boleh. Tapi kalau awak tak makan tu lebih baik. Tak, saya dah ada ubat dia. Saya bimbang bila awak makan benda tu, lupa makan ubat, awak menjatuh, habis KO awak. Kan kita ada setengah-setengah orang, dia tetap makan benda pantang dia, tapi dia ada ubat. Dia gauk. Saya ingat sahabat saya ni gauk. Tapi sebelum, bila gauk, dia akan singgah farmasi beli ubat gauk. Tak apa ustaz, saya ada ubat gauk, kata dia. Dia makan benda-benda gauk dia tu, kemudian dia makan ubat gauk. Begitu dia buat. Maka dia tak bimbang. Tak bimbang ustaz, obat ada. Makan ubat ada. Rasa macam sakit, makan ubat. Baik, okey. Kalau hidup cara tu okey tak? Okey. Tapi saya bimbang ada hari dia lupa makan ubat. Atau ada hari waktu nak cari ubat, farmasi tutup. Bayangkan, dia selama ni kata tak apa, saya makan benda bisa-bisa, lepas tu saya ada ubat. Saya tahu benda tu insya-Allah dia tak akan beri mudarat banyak pada awak. Tapi kita bimbang hari awak lupa makan ubat, atau hari di mana awak cari ubat tak ada. Bukankah awak menyesal dengan tindakan awak tu? Sama juga orang buat dosa. Dia kata saya buat dosa, saya taubat, Allah ampun. Ya, saya kata Allah ampun. Puluhan kali kamu buat dosa dan kamu taubat, Allah ampun. Walaupun saya akan berkata awak main-main, tapi kalau dia minta ampun betul, memang Allah ampun. Tak ada pun ulama kata siapa yang buat dosa kemudian taubat, kemudian dia buat dosa lagi, Tuhan tak terima. Tak ada. Taubat terus Allah buka. Buat taubat. Tapi yang kita bimbang, apakah kita yakin sesudah kita buat dosa untuk berikutnya? Lalu Allah ilhamkan kita taubat. Takut kita jadi cakap besar. Akhirnya matilah kita dalam keadaan perbuatan yang tak baik tadi. Maka bagaimana akibat? Jadi semua nikmat kita sebut tadi datang daripada Allah. Sebagai bukti yang jelas, Allah sendiri sebut, bila mana kamu susah, kamu tak akan minta dengan orang lain, tapi kamu akan minta dengan aku. Saya dah bagi contoh kita, sihat ni dari Allah. Apa bukti? Tunggu sakit, tengok kau minta dengan siapa. Kita kaya dari Allah. Bukan ustaz, kita kerja. Tak, dari Allah. Apa bukti? Nanti kalau kamu susah, kamu minta dengan Allah. Kamu menang, dari Allah. Apa bukti? Kalau kamu nak kalah, kamu minta dengan Allah. Semua kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kamu dari Allah. Kalau kita faham nikmat ni dari Allah, apa patut kita buat? Minta dengan Allah selalu. Jangan tunggu susah pun nak minta. Tentu daripada senang lagi kita dah minta, ya Allah berilah kesihatan tubuh badan. Kita memang dah sihat, alhamdulillah. Semalam baru buat medical check up. Doktor kata semua okey. Ustaz semua okey, Ustaz jantung Ustaz okey. Darah Ustaz okey, semua okey. Misalnya kita pun okey, alhamdulillah. Tapi apakah saya akan berhenti doa? Sebab doktor tu kata okey. Sebab saya tahu penyakit boleh datang daripada apa yang saya tak sangka. Saya doa, ya Allah beri aku kesihatan. Itu dalam maksurat. Kita kalau baca maksurat yang sunat, kita baca pagi dan petang. Antara zikir yang Nabi ajar, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah afiat pada badanku. Ya Allah, berilah afiat pada penglihatanku. Ya Allah, berilah afiat pada telingaku. Kita bukan baca waktu sakit, masuk sihat lagi kita dah baca. Kita dah baca waktu sihat. Supaya apa? Supaya Allah kekalkan nikmat ini sampailah kita menemui Allah. Ada seorang hamba Allah tu, tua dah, umur 80 macam tu. Orang tanya dia, ni tanya ni, ustaz mata terang, telinga Masya Allah dengar, nampak sihat. Dia kata, saya daripada muda lagi amal doa ni. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah aku kesihatan pada tubuh badanku. Berilah aku kesihatan pada pendengaran aku.
Berilah aku kesihatan pada mata aku. Tuan-tuan, 3 ni. Kalau kita tua, kita masih ada 3 ni, kita takkan ada masalah. Yalah, telinga okey, mata okey, badan okey, kita boleh berdikari. Tapi kalau kita, tuan-tuan, belum tua lagi, badan dah tak okey, susah sikit lah. Mata pun dah tak nampak, telinga pun tak berapa dengar. Ini musibah. Sebab itu Rasulullah ajar kita doa sebelum kena apa-apa. Bukan bila kena baru baca doa. Memang itu pun ada sebahagian doa. Tapi Rasulullah ajar kita protect daripada awal. Yang dalam pepatah Melayu kita sebut, sediakan payung sebelum hujan. Tapi orang kita sebut sediakan payung sebelum hujan hanya untuk duit, simpan duit. Tak, kita Islam ajar doa dulu sebelum berlaku apa-apa. Doa. Rumah tangga jangan tunggu digoyang baru kita sibuk doa. Dengan tenang aman, ya Allah, jadikan rumah tanggaku tempat yang paling tenang. Ya Allah, jadikan kami sesama kami sentiasa mencintai kerana-Mu, ya Allah. Dia berkati. Tengah tenang ni selalu banyak doa. Jangan tunggu goyang baru nak doa. Kalau cari ustaz doakan rumah saya tengah goyang ni. Tak, daripada awal lagi. Sebab Nabi kata apa? Ta'arraf ila Allah fi rakha, ya'rifka fi syiddah. Selalu ingat Allah ketika senang. Allah tak tinggalkan kamu ketika susah. Allah suka orang ketika mana senang dia berdoa macam orang susah. Dan bila mana dia susah dia doa, Allah tak akan tunggu lama untuk beri pada dia. Kita ni tengah senang ni, tuan-tuan, kita doa macam orang susah. Ya Allah, berilah kesihatan tu badan, nangis ni, badan sihat, nak tunjuk bersungguh. Allah suka. Kerana orang ni dia tahu kesihatan dia dari Allah. Tapi yang saya katakan tunggu sakit baru nak doa sungguh-sungguh, orang ni bila sakit teruk baru ingat aku ni, masa sihat tak ada minta dengan aku. Dia duk percaya vitamin tu, vitamin ni. Saya Ustaz, sihat bagus, vitamin jaga. Saya makan semua vitamin, semua omega, sanca inci, sanca 2 inci sampai 10 inci saya makan. Memang sihat saya. Berobat saja 3,000, 4,000. Tuan-tuan jangan duk bangga sangat. Jangan duk bangga sangat. Sehingga lupa nak doa, ya Allah, berilah kesihatan tu badan. Ada orang, tuan-tuan, dia label confident sihat sebab dia makan semua suplemen. Dia lupa nak doa biar sihat tu badan. Maka Allah hukum dia. Sebalik kamu cara hidup ni comel dah, memang bagus. Dan bukan maksud Islam ajar hidup cara hancur kemudian doa. Bukan begitu. Allah nak ajar kita, i'tikad kita biar betul. Bahawa kesihatan yang kita Allah beri hari ni dari Allah. Ia tidak menghalang kita mengambil langkah usaha yang Allah juga suruh. Tapi kita tak kata ni yang sihat. Bukan saya kata bukan saca inci saya makan tu jadi sihat. Atau saca saya sebut saca 3 inci yang produk terbaru. Saca 4 inci sampai masuk 10 inci. Saya pun sihat Ustaz. Ni minyak ikan Ustaz. Ni bukan ikan biasa, ikan keli putih Ustaz. Sana keli putih. Maksud ikan ong punya, ada ong. Makanlah benda nak makan pun. Tapi ketahuilah yang beri kesihatan pada kita Allah. Ketahui benda tu. Letak dalam hati. Yang beri kekayaan kita Allah. Tuan-tuan, bila orang faham macam tu, saya sebut tadi dan Syekh Abdul Qadir sebut, maka kita akan terus menuju arah tu kepada Allah. Jangan sesekali buat benda yang Allah marah, nanti Allah ambil balik. Jangan sesekali buat benda yang Allah benci. Jangan sesekali lupakan Allah dalam hidup ini. Kita dalam rumah tangga, alhamdulillah kita bahagia, bawa isteri kita sama-sama ingat Allah. Kerana itu Allah suka. Kita dengan anak-anak kita, alhamdulillah anak kita Ustaz sayang kat saya sayang kat anak-anak. Bawa mereka pada Allah. Jangan sampai terus mereka teruk baru kita nak bawa mereka bawa Allah, kepada Allah. Waktu itu mereka pun tak peduli. Akhirnya semua binasa. Kita hari ni kita kaya, bawa kekayaan kita pada jalan Allah. Hari ni Allah bagi kita sihat, bawa kesihatan kita pada jalan Allah. Maka pasti Allah tambah. Dan ini yang Allah maksudkan, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku tambah. Kita bawa anak-anak kita untuk bersama dengan Allah. Maka Allah jadikan bukan sekadar anak kita soleh, cucu-cucu kita juga soleh dan solehah. Kita bawa harta kita untuk pada jalan Allah. Bukan sekadar harta kita banyak, harta anak-anak kita juga banyak. Allah jadikan ia warisan yang baik. Kita bawa dengan ilmu kita untuk dekat dengan Allah. Bukan sekadar kita Allah limpahi dengan ilmu, anak-anak kita juga berilmu. Kita bawa kesihatan kita pada Allah. Maka bukan sekadar kita sihat, anak-anak kita sihat. Tapi itu yang nak dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Semua ni kita letakkannya pada jalan Allah. Semua ni. Saya ada masa lapang Allah beri, alhamdulillah. Letakkan masa lapang pada jalan Allah. Jangan bila lapang je masa cari benda syahwat. Untuk jalan Allah terkejar-kejar.
Kalau lapang betul, dia sibuk main ke lain. Time biasa ni kenapa tak pergi kuliah, sibuk sat kerja banyak. Time cuti, maaf sat, saya pergi Genting Highland pula. Dah bila nak sampai sini? Waktu kamu lapang, kamu cari syahwat. Waktu kamu sibuk, kamu beri alasan tak boleh sebab saya sibuk. Tahu orang macam ni, kita bimbang Allah akan sempitkan masa dia. Kita selalu beritahu masa ni Allah punya. Kalau kita lapangkan masa untuk Allah, maka Allah lapangkan masa untuk kita. Siapa pun saya tengok dengan pengalaman saya, orang yang jadi baca Quran, jaga zikir, jaga majlis ilmu, Allah lapangkan waktu dia. Masa dia banyak. Kalau masa boleh dipinjam, saya kita pinjam dengan dia. Dia orang kaya dengan masa, kerana Allah beri dia keberkatan. Kalau masa tu boleh dipinjam, niscaya kita pinjam dengan dia. Tapi Allah tak bagi pinjam masa. Tuan-tuan boleh pinjam duit, boleh pinjam sekian, tidak masa. Tapi kalau nak keberkatan masa, letak masa ini lebih banyak pada jalan Allah. Bawa isteri kita, anak-anak kita pada jalan Allah, niscaya kita akan nampak masa tu banyak. Kerana Allah letakkan keberkatan masa. Dalam Al-Quran, bila Allah menyebut tentang manusia dengan nikmat Allah, kita jumpa dua ayat hampir sama, tapi makna lain. Kalau tuan-tuan baca surah Ibrahim ayat 34 dan surah An-Nahl ayat yang ke-18, kalau kita baca dua ayat ni, dia nampak sama tapi tak serupa. Apa maksud sama? Ayatnya berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung, membilang nikmat Allah, kamu tak boleh bilang. Tapi penutup ayat ni berbeza. Dalam surah Ibrahim Allah menyebut, innal insan la zalumun kafar. Tapi manusia ni zalim lagi kufur nikmat. Dalam surah An-Nahl, lepas Allah menyebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak boleh kira. Innallaha laghafurur rahim. Allah tu pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita tengok surah Ibrahim ni, dia berada pada juzuk yang ke-13. Manakala surah An-Nahl berada pada juzuk ke-14. Pertama, Allah sebut, kalau kamu kira dan hitung nikmat Allah, kamu tak boleh kira. Tapi kebanyakan manusia, kata Allah, dia zalim. Maksudnya tak guna nikmat tadi dengan tidak mengiktiraf nikmat itu datang dari Allah. Itu zalim dia. Yang kedua, dia kafar. Apa itu kafar? Dia tidak menggunakan nikmat dia tadi pada jalan Allah, maka dia kufur. Tuan-tuan, zalim tak kita kalau ada orang tolong kita, bantu kita, tapi kita tak kata dia tolong kita. Waktu kita tengah teruk, down business, ni si Ali datang, Ji ambil haji 10,000 buat modal. Kita pun dengan 10,000 tadi naik, kita pun okey. Tapi bila kita cerita korang, semua saya kerja sendiri. Seorang kata, bukankah ada ahli tolong dia bagi 10,000 dulu? Mana ada? Tak ada. Saya duit saya sendiri. Jahat tak dia? Tak ngaku. Zalim tak dia? Zalim. Kan dia tak nak ngaku. Tuan-tuan, nikmat, bila kita tak ngaku dia dari Allah, zalim kita. Ini tulang pak kerak saya, ini kesungguhan saya, ini sebab saya jaga malam. Awak zalim. Allah bagi awak. Yang kedua, Allah sebut kafar, kufur. Apa maksud kufur? Dia tak guna nikmat Allah tu pada jalan yang Allah perintah pula. Maka orang macam ni, apa akibat dia? Allah sebut, orang zalim, Allah tak akan lepaskan dia dari dunia ni sebelum dia kena hukum. Orang yang kufur nikmat, Allah akan kurangkan nikmatnya secara perlahan-lahan, sehingga sampai peringkat dia dicabut sekaligus. Faizahum mublisun, maka ketika itu dia akan kecewa dan putus asa dan binasa kerana putus asa dia. Tuan-tuan, kekalang yang sebenar dalam hidup ini bila kita putus asa. Ada cerita seorang petarung dunia. Ini gagah lah. Dikalahkan semua jago dunia. Semua jago dunia dia berjaya kalahkan dengan mudah, menang. Akhir itu perlawanan berikutnya dia kalah. Bila dia kalah, yang dia kalah, dia tak cedera apa-apa. Sebab dia kalah dengan cara orang kata cara wrestling. Kunci dah menyerah, kalah. Tap 3 kali kalah. Dia kalah.
Kalau dia bukan muka dia lunyai, tak, muka okey, handsome, dia kalah dengan cara tu. Lepas tu orang kata, boleh tak nak bertarung balik? Kita tak nak. Tak nak tu sebab apa? Kata jurulatih dia ni bukan masalah kecederaan fizikal, tapi kecederaan mental dia. Kerana kalau dia putus asa, dia rupanya, kata jurulatih dia, kekalan jiwa itu lebih teruk pada kecederaan fizikal. Saya nak cerita tentang apa? Sifat putus asa tu, tuan-tuan. Kita tengok di antara hukuman Allah pada hamba yang zalim, yang kufur, Allah datangkan padanya, Allah hukum dia dengan sifat putus asa. Tapi bila kita putus asa, kita kalau jatuh beberapa kali pun tak kisah, lagi mana kita tak putus asa. Tapi bila orang seorang tu putus asa, habis. Saya sebut dah, hidup ni game over lah. Tuan-tuan kalau bisnes jatuh 40 kali tak apa, jatuh. Macam budak berjalan jatuh, budak jalan jatuh. Tapi jangan putus asa. Lagi mana orang tu tak putus asa, insya-Allah dia boleh naik balik. Tapi orang kalau putus asa, tak ada apa. Seorang kalau sakit, dia berubat, okey, dia sakit lah berpuluh kali pun okey, tapi jangan dia putus asa. Ada seorang doktor tu, ada hamba Allah ni, dia bila sakit, doktor kata kena potong kaki. Potong. Tak lama lepas tu dia mati. Jadi keluarga dia pun tanya doktor, kenapa dia mati? Kan biasa ramai orang kena potong tak mati. Doktor, sebab dia, kami dalam ilmu perubatan kami belajar, kalau orang tu dia rasa kecewa dengan hidup lemah, memang dia cepat mati. Kalau dia rasa semangat, dia okey. Ni secara ilmu dia lah. Ya, kita yakin setiap kematian dengan ajal. Tapi secara sebab musabab. Orang ni dia kata, ya memang biasa saya duk potong banyak kaki, saya potong. Hidup sihat, ada yang kerja, tengah potong kaki tu boleh kahwin. Masa ada kaki tak ada jodoh, tak ada kaki ada jodoh. Anak pun ramai. Tapi dia ni, kata doktor, masalah dia dah rasa give up dengan hidup. Sebab dia rasa dah tak ada kaki. Pada kaki sebelah dia, anak-anak ramai. Dek kerana dia give up tadi, atau putus asa tadi, maka itu punca dia mati. Bukan kerana potong kaki. Ada orang potong kaki pun tak ada sebelah badan, dia berjalan dengan tangan, hidup aman, belajar keluar universiti, okey, bukan sebagainya, kahwin. Dia kahwin dengan keadaan macam tu, ya, dia okey, dia jiwa kuat. Jadi di sini kita lihat bila Allah hukum, antara tanda hukuman Allah pada kita, bila Allah hukum kita dengan putus asa. Sebab itu dalam Quran Allah sebab apa? La tai'asu min rahmatillah, fa innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Jangan pernah kamu putus asa dengan rahmat Allah, kerana yang berputus asa dari rahmat Allah cuma orang kafir. Orang beriman tak akan ada penyakit itu kalau mereka benar-benar beriman pada Allah. Sebab kita ada Allah. Tuan-tuan, ketika Nabi Muhammad SAW berehat balik daripada peperangan Muraisyid, maka Nabi pun gantung pedang kat pokok. Nabi rehat kejap. Kali itu Rasulullah agak jauh daripada sahabat-sahabat lain. Maka sahabat pun tak gak dia lah, jauh sikit. Datang seorang lelaki musuh, pergi menyilap masuk, ambil pedang yang Rasulullah gantung, letak atas kepada Rasulullah. Siapa yang akan selamatkan kamu daripada aku? Tuan Zuhirnya memang tak ada orang lah keliling tu. Kalau kita lah, kita kata, mu lah, tolonglah jangan bunuh saya ada anak kecil. Tapi Rasulullah ajar kita lain pada tu, untuk tidak merayu pada musuh, kerana kita ada Allah. Sebab musuh memang nak suruh kita hina depan dia. Apa kata Rasulullah bila orang ni kata, siapa yang akan selamatkan kamu daripada pedang ini, daripada aku? Kata Rasulullah, Allah. Maka Rasulullah ulang, Allah. Siap kali menyebut Allah, dia jadi takut. Akhir pedangnya jatuh. Lalu Rasulullah ambil pedang, tak balik tak kepada. Dan sekarang siapa pula? Ma yamna'uni minki, ma yamna'uka minni. Siapa boleh tolong kamu? Kamu je, wahai Muhammad. Lihat beza akidah. Kita tuan-tuan tengah susah tu, siapa lagi nak tolong je? Semua tak nak tolong, tak apa, Allah ada. Kuatnya orang ni. Dah kena buang kerja, awak nak minta kerja mana ni lagi? Kata bini dia, semua tak nak terima awak, tak apa, saya ada Allah. Saya yakin akan ada rezeki saya. Allah ada.
Tuan-tuan orang ni hebat. Allah kan ada. Dia tak putus asa. Tok guru saya cerita satu kisah. Ada suami isteri. Dia kahwin tak ada anak. Laki ni orang kaya. Duit juta. Maka dia pun berobat. Kalau orang kita kalau banyak duit, berobat kat Amerika, itu tanda banyak duit. Kalau berobat kat KPJ, itu tanda dekat medical card. Ada KPJ sini-sinilah, tu ada medical card masuk dia. Kalau kaya mesti berobat mereka. Mereka, Jerman. Kita orang kaya, kalau dia berobat kat mana? Amerika. Kenapa ni Datuk lama tak nampak pergi Amerika sebab berobat? Kenapa pening kepala? Makan Panado kat Amerika. Orang kaya. Dia tak makan Panado. Ni cikau-cikau tak ada. Panado pun boleh kat Amerika. Itu lambang orang kaya bercakap. Ni cerita betul ni orang. Ni jutawan. Dia berobat kesuburan kat Amerika. Buat IVF. Siang-siang buat ni semua. Duit banyak. Labur. Tak dapat juga. Tak berkesan. Dia mula give up. Give up. Rupanya duit tak boleh beli semua benda. Satu hari dia nak ke masjid. Lepas masjid, dia duduk lama pada orang. Duduk lama. Kita kalau duduk lama masjid ni, datang masjid jarang duduk lama, ada masalah dah tu. Kita tahu kalau tiap-tiap hari datang masjid duduk lama, itu memang jenis cara dia. Kalau sekali-sekali datang, lepas tu duduk lama, memang ada masalah tu. Dia duduk menu. Jadi, ada pakcik seorang tanya. Hey anak muda, nampak macam ada masalah. Dia kata ada masalah. Saya kahwin lama, tapi anak tak ada. Saya berobat banyak tempat. Sekian tempat. Tak berhasil. Pakcik tu beritahu dia satu benda je. Dia kata, Aina Allah. Mana Allah? Mana Allah? Yang kamu duk gibak berobat, nampak obat je. Mana Allah? Aina Allah. Dia macam tersentak seketika. Seolah-olah macam selama ni kerana tuan-tuan orang ada duit banyak sekian-sekian, dia macam terhijab untuk melihat Allah lah yang akan tolong dia. Sebab Allah kasihkan dia. Allah uji dia tak ada anak supaya dia tahu dia ada Allah yang beri pada dia. Akhirnya dia mula bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Maka dengan izin Allah dapat anak. Tapi ceritanya Aina Allah. Tuan-tuan kita duk cerita ikhtiar kita sekian, akhirnya kita give up. Sebab saya dah buat macam-macam. Soalannya, Aina Allah? Mana Allah? Kita dengan Allah tak bersungguh minta. Tapi secara ikhtiar fizikal sungguh. Tak tidur malam bersungguh. Tapi untuk Allah, boleh tak kita tak tidur malam mohon pada Allah? Kita manusia gagal bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Tapi mereka telah buktikan 10 kali lipat bersungguh-sungguh untuk minta dengan orang. Minta dengan orang. Dia seorang hamba Allah. Dia ustaz saya ada masalah tanah. Yang boleh luluh tanah ni menteri besar. Tak tahu saya buat macam ni. Sebelum subuh saya pergi pejabat menteri besar. Sebelum subuh saya tunggu di situ. Sebab dia lepas tu paskat, lepas tu hilang. Menteri besar kan macam tu. Dia paskat sekejap dia hilang pejabat. Pergilah rasmi sana. Dia duduk, dia kata biar dia mula paskat muka saya. Menteri besar ni pun masuk. Tengok dia tercegak depan. Tunggu. Kata Datuk saya ada ni, nanti dah awak jumpa ni. Tak Datuk, saya tunggu sebelum subuh. Okay, dia bersungguh. Okey lah, kata Menteri Besar sini. Orang tanda tangan, dapatlah gerang tanah. Dengan gerang tanah tu, dia pun buatlah satu kilang. Sebab saya tanya ni, kilang ni, tanah ni macam payah nak boleh. Dia pun cerita macam mana dia boleh tanah. Dia bersungguh. So, saya nak beritahu contoh. Kita kalau hal manusia memang bersungguh. Memang bersungguh-sungguh. Ni siap rasuah lagi nak tunjuk bersungguh ni. Tak apa kita bayar berapa nak. Tapi untuk Allah, Allah tak suruh kita rasuah-rasuah apa pun. Minta sungguh-sungguh. Kerana aku bagi rezeki pada kamu. Tapi macam saya kata, kita gagal minta sungguh-sungguh dengan Allah. Tapi untuk minta dengan manusia, kita telah buktikan sungguh-sungguh kita. Kerana itu Allah terus hukum kita sampai kita datang bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Tuan-tuan, mintalah dengan Allah, kata ulama, seperti orang yang nak tenggelam dalam lautan. Setiap kali kita berdoa pada Allah, minta sebagaimana orang yang nak tenggelam dalam lautan, yang dia tahu tak ada orang boleh tolong dia melainkan Allah. Macam mana waktu itu? Mintalah tolong sungguh-sungguh seperti orang yang terperangkap dalam kebakaran, yang dia tahu dia tak boleh keluar daripada api itu, melainkan dia mohon pada Allah. Jadi ini kesungguhan kita dan minta daripada Allah. Dalam tersebut dalam surah Ibrahim, ayatnya sebut manusia ni banyak zalim, banyak kufur.
Dalam surah An-Nahl, Allah menyebut apa? Innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu kira nikmat Allah, kamu tak boleh kira. Dan Allah itu pengampun dan penyayang. Allah nak beritahu, kalau kamu salah guna nikmat, lalu kamu bertaubat, maka Allah ampun. Saat saya masa ada duit, Ustaz dulu duk berjudi, duk rasuah orang tu, rasuah orang ni, saya nak taubat. Dan Allah tu maha penerima taubat. Saya nak ubah Ustaz, daripada rasuah saya tukar sedekah. Daripada saya buat maksiat, saya nak buat taat. Dulu saya kayakan ni kedai maksiat ni. Hari ni saya nak kayakan tempat-tempat baik. Maka Allah kata Allah tu pengampun. Bila kamu mula ubah sikap kamu guna nikmat Allah. Dan bukan sekadar pengampun, Allah kata Allah sayang kamu. Tuan-tuan, jarang orang maafkan orang kemudian sayang. Jarang. Tanya ada orang kalau dia buat salah, kita maaflah dia, dan dia minta maaf. Tapi nak datang sayang tu makan masa pula lah, tunggulah 40 tahun lagi. Saya dah maaf awak tapi sayang tu, tengok dululah. Tapi Allah direct datang. Bila Allah ampun, Allah sayang. Seorang yang dah lalu banyak dengan maksiat, dia mohon ampun, Allah bukan sekadar ampun, Allah sayang dia. Dia dah berubah. Dia berubah sama sekali. Walau baru dia kenal Allah sehari, tapi Allah sayang dia sama macam orang lain. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada satu benda yang mengejar orang-orang baik. Ada satu perkara, dia ni akan mengejar, mungkin meminta orang baik. Apa dia? Taubat. Asalnya kita macam ketinggalan jauh. Tuan-tuan, dia ni pergi dulu Kuala Lumpur, dah 2 jam. Kita tahu 2 jam dia paling kurang kat Melaka. Kat Melaka, daripada Pasir Gudang Melaka. Kita ni lambat, tapi datang ke insafan kita. Insaf, taubat. Umpama taubat saya contoh. Kita bertolak selepas dia dah sampai ke Seremban. Lepas 3 jam, kita mungkin boleh kejar dia. Bila kita taubat sungguh-sungguh. Tengok-tengok yang sampai tu Sungai Besi kita dulu. Itu perumpamaan taubat. Tentang ada orang, dia memanglah baik daripada awal. Masya Allah, dia maintain baik dia. Daripada anak kecil, tak buat maksiat. Ada orang Masya Allah hidupnya lalai. Sampai masa Allah nak pertemukan dia dengan hidayah. Ketika itu dia taubat sungguh-sungguh, dia mula mendekati orang-orang yang baik tadi. Sebab itu tuan-tuan tengok, orang bila taubat, dengan cepat dia akan dapat rapat dengan orang baik-baik. Ada anak murid ni, dia mengaji 20 tahun. Tapi ngetuk dia jauh. Jauh, belakang tiang, belakang pintu. Tapi tak ponteng dia. Okay, ada anak murid ni baru 3 hari, tapi dia terus rapat dengan tok guru dia. Kerana taubatnya benar. Dia potong. Yang ni duk mengaji 20 tahun, duk belakang tiang lagi. Ni mengaji 3 hari, terus dekat. Terus dia mendamping, jadi pendamping ulama. Ikut ulama tu ke mana. Kenapa? Dia sedang memotong. Dengan taubat dia betul. Sebab orang kalau taubat betul, ni kita ni dah biasa solat jemaah, biasa solat sah ketiga, keempat. Kadang-kadang masbuk. Masbuk tu biasalah. Dia jadi makmum masbuk, jadi imam pun masbuk juga. Dia boleh masbuk imam. Maksud dia tu imam, datang lambat. Jadi makmum dia jadi tu imam pula. Dia panggil imam masbuk. Ada orang tu dia taubat pada Allah. Dia baru datang masjid, dia dah sah depan sekali. Yang ni datang masjid 20 tahun, tapi kekal sah belakang. Belakang ujung sekali, itu sah dia. Itu tiang tu, tiang nama dia lah tu, tiang belakang. Yang ni datang, baru datang masjid, tapi dah sah depan sekali. Ya Allah, beri dah rahmat dulu. Kalau ikutnya orang datang dulu ni ke masjid, duduk sah depan. Tapi bila Allah nak muliakan seorang dengan taubat yang betul, ini kita cerita taubat betul. Sebab tu kita banyak contoh keamsal macam Fudail bin Iyad, daripada penyamun, perompak, dia taubat sungguh, dia jadi mengatasi orang lain, bukan jadi tok guru pula. Ini Ibrahim bin Adham pun sama, lalai, leka. Ini Bishir juga lalai, buat parti kat rumah. Akhirnya insaf, dia mengatasi orang lain, bukan dia menjadi guru mereka. Ini taubat yang boleh memotong orang. Taubat yang sungguh-sungguh. Kan itu bila kita faham tentang nikmat Allah. Ini semua datang dari Allah. Dan saya katakan Allah beri contoh mudah je. Kenapa ia datang dari Allah? Kalau kamu susah, kamu mesti minta dengan Allah. Itu tanda nikmat dari Allah. Dan Allah juga menyebut nikmat Allah, kebanyakan manusia ini zalim, tak ngaku. Dan juga kufur, tak guna dengan betul. Tapi Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah tu pengampun dan penyayang. Kalau kamu kembali menggunakan nikmat Allah dengan cara betul,
maka Allah akan ampunkan kamu. Bukan sekadar ampun, maka Allah Ta'ala akan sayang kamu. Jadi inilah dia yang kita perlu faham dalam kehidupan nikmat. Segala nikmat yang kita ada, katakan ia dari Allah. Datang saja nikmat, bukan apa yang kita ada, kita akan kata hadza min fadlillah, hadza min fadli rabbi. Ini daripada kurniaan Allah, ini daripada Allah, ini semua dari Allah, bukan dari saya. Cakap dengan sungguh-sungguh, beritahu dengan sungguh-sungguh. Bukan pada lidah saja, memang dalam hati kita sebut ini dari Allah. Saya tak ada apa-apa. Kalau Allah nak ambil hari ni Allah ambil. Allah beri saya anak, Allah beri saya isteri, Allah beri saya kesihatan. Kalau Allah nak ambil, anytime. Sebab itu saya bersyukur pada Allah. Saya sentiasa memohon pada Allah. Dan saya akan katakan pada awak, mohonlah pada Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan lebih bersungguh daripada awak mohon pada manusia. Kerana saya awak akan dapat sebagaimana Allah beri pada saya. Kerana nikmat tidak pernah bersifat eksklusif pada orang tu. Nikmat Allah terbuka pada siapa yang Allah nak beri, pada siapa yang Allah nak ambil. Semua nikmat Allah bersifat terbuka. Tak ada orang boleh claim bahawa nikmat ini hanya khas untuk saya. Tidak. Tidak ada satu nikmat pun khas untuk kita. Ia bersifat terbuka. Yang Allah beri pada saya, Allah boleh beri pada orang lain, bukan lebih banyak. Yang Allah beri pada saya, Allah boleh ambil dan pindahkan pada orang lain. Maka semua itu dengan kehendak Allah. Dan saya faham dan saya tahu. Maka kita sentiasa redha dan bersyukur dengan setiap pembahagian Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.